وارحم والدينا يا رحمن يا رحيم وارحم والدينا يا رحمن يا رحيم وارحم والدينا يا رحمن يا رحيم وارحم والدينا يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الصراط اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حتم لنا بحسن الحاتمة ولا تحتم علينا بسوء الحاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم طهر قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia sudah hampir dengan yaumul qiyamah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah. Labbaik Allah, Allah panggil kita datang ke rumah Allah sembahyang maghrib berjamaah. Dan kita pula diberi peluang oleh Allah duduk dalam satu majlis, iaitu majlis ilmu. Di antara majlis yang paling mulia adalah majlis ilmu. Dalam sepotong hadis yang berbunyi, talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, sebenar malam ni bukan kuliah aku. Malam ni ada ustaz yang lebih hebat yang duduk di depan tuan-tuan. Tetapi aku diundang. Aku ni sebenarnya pemain simpanan. Ya, pemain simpanan. Kebetulan aku nak pergi ke Pulau Pinang, ada kuliah di Pulau Pinang mengajar kitab muhimmah. Jadi pihak AJK Masjid minta ya kekosongan pada malam ni untuk menyampaikan tazkirah untuk tuan-tuan. Mungkin ini kali kedua atau kali ketiga aku sampai kat sini. Ya, tapi sesiapa yang masih tak kenal dan tak ingat lagi aku, mana tahu tak ingat ataupun saja buat tak ingat ya. Aku ingatkan balik
nama aku Nahak Afandi bin Ghazali. Bapa aku almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Kalau tuan-tuan pernah mengaji dengan dia, pernah dengar ceramah dia, dulu dia mengajar di Manong, ya, di Kuala Kangsar, di Kati, di Padang Rengeh, semualah. Itulah bapa aku, tuan-tuan. Ya, tapi dia dah tak ada dah. Dia pengasas Madrasah Darul Atiq di Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Abang aku iaitu Ustaz Haji Muhammad Rizam. Yang Ustaz selalu tengok, yang tuan-tuan selalu tengok dekat YouTube tu, dekat TikTok, dekat Facebook, yang ceramah orang dengar menangis, ceramah orang dengar menangis, tu abang aku lah. Tapi malam ni adik dia ceramah, dia tak menangis, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tak menangis, tuan-tuan tak boleh menangis punya, cuma tuan-tuan tak boleh tidur, itu aja. Baiklah tuan-tuan, aku nak bagi sedikit tentang maklumat tentang madrasah kami. Aku dulu mengaji di Padang Rengeh, di Mahad Yahyawiyah, tuan-tuan, ya, Gunung Pondok, tapi tak adalah lama mana pun, tuan-tuan, tak adalah alim pun. Baiklah tuan-tuan, nama aku Nahak Afandi bin Ghazali. Umur aku tak payah tahu, tu rahsia. Bini aku pun tak payah tahu, tu rahsia. Cuma anak aku nak bagi tahu, anak aku 12 orang. Ini anak nombor 11, ya. Ada lagi seorang kat rumah, anak yang nombor 12. Cucu aku nak masuk 13 orang. Aku tinggal di satu madrasah, Madrasah Darul Atiq, sama-sama tinggal dengan abang aku Ustaz Haji Muhammad Rizam. Kami sama-sama menguruskan sekolah kami ini belajar 2 sesi, belajar hafal Quran dan belajar alim. Alim ni belajar kitab-kitab kuning lah, kitab-kitab tua. Di madrasah kami ini, kami ada jaga anak yatim, anak luar nikah daripada baby, daripada kecil hingga besar. Bila dia nak nikah, kami nikahkan. Dan di madrasah kami ada jaga ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh roja-roja dengan aku. Ada 8 orang, umur 72. Dan di madrasah kami ada jaga orang tak siuman. Dulu almarhum bapa aku, dia suka jaga orang tak siuman, orang gila. Termasuklah orang Kuala Kangsar ada seorang namanya Pak Yuk. Dia dulu dia sekolah di Clifford ni. Dia boleh cakap orang putih, dia boleh cakap Cina. Dia duduk di sana dah 11 tahun tak silap aku. Jadi semuanya ada 18 orang, dah meninggal ramai, tinggal 8 orang. Inilah di madrasah kami. Ada muallaf, ada orang susah, ada orang buta, semua ada di madrasah kami. Jadi kami adik-beradik, ya, yang ceramah di luar, aku, abang aku Ustaz Rizam, dan ada lagi lah 2-3 orang adik-beradik yang ceramah di luar untuk mencari dana sekolah. Sebab sekolah kami ni tak ada sistem bayar. Ya, tak ada sistem bayar. Macam aku ceramah malam ni, tak ada sistem bayar. Tuan-tuan nak bagi, tak nak bagi sudah. Tapi dengar yang ujung, elok bagi. Tuan-tuan bagi sikit, aku ambil. Tuan-tuan bagi banyak, aku ambil. Tuan-tuan tak bagi pun aku tak marah. Sebab aku masa mengaji dulu, guru aku dah pesan dah, nanti bila kamu dah besar, kamu dah ada ilmu sikit-sikit, kalau kamu orang minta mengajar, engkau ceramahlah. Tapi jangan kau jual agama Allah dengan wang ringgit. Bila kau menjual agama Allah dengan wang ringgit, aku tak mengaku kau anak murid aku. Itu yang takut tu tuan-tuan. Bukan apa, bila guru dah tak mengaku anak murid, maka berkat ilmu tu dah tak ada. Berkat ilmu ni penting, tuan-tuan. Ya, berkat ilmu tu penting. Baiklah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Kafah itu adalah keseluruhannya. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kamu masuk ke dalam Islam keseluruhannya. Apabila dia Islam, alif, sim, lam, alif, mim, Islam. Dulu masa aku mengaji dulu, Tok Guru dia tulis di papan hitam, pakai kapu, alif, sim, lam, alif, mim, Islam, dia pecah. Alif, dia pecah, adalah Allah. Sebab tu tadi sebelum kuliah maghrib, aku buat zikir. Aku buat tasbih. Untuk apa? Hati kita biar dicuci dengan kalam Allah. Bila hati kita dimasuk dengan kalam-kalam Allah, maka gugurlah dosa. Tuan-tuan, ya. Dosa ni dia racun. Dia akan makan pokok iman, dia akan makan pokok ilmu, dia akan makan pokok amal. Bila orang tu banyak dosa, maka kejernihan wajah orang solehnya Allah angkat. Bila dia banyak dosa, satu-satu, sikit-sikit, ilmu dia hilang. Tu bahayanya dosa. Tuan-tuan, kita buka dalam kitab bab perihal malaikat Allah. Apabila hamba Allah ni dia buat salah dengan Allah, malaikat yang mencatat tentang kejahatan ni, dia catat apa kata Allah dalam hadis kursi. Wahai malaikatku, engkau tulis kesalahannya, tetapi engkau jangan bagi tahu dengan malaikatku yang lain. Engkau tulis, engkau saja yang tahu.
Tapi engkau ingat, apabila dia minta maaf dengan aku, dia minta ampun dengan aku, maka engkau padamlah tentang kesalahannya. Ini kelebihan orang yang minta ampun dengan Allah, tuan-tuan. Cuba kita muhasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia nombor 1 masuk syurga, sembahyang sampai bekak kaki, tuan-tuan. Malam-malam menangis, dia takutkan Allah, berjuang menyampaikan Islam. Orang baling tahi, orang baling batu, berdarah pipi dia, orang tarik baju, koyak baju dia, orang tonyoh kepalanya di padang pasir. Dia menyampaikan Islam, dia menyampaikan syiar Islam. Orang sekat makanan, orang nak bunuh dia. Inilah seorang manusia yang luar biasa. Sebab itu baginda ni dia berikan perkara luar biasa. Sebab itu ulama' pada pesan, kalau kamu nak dapat perkara yang luar biasa, kamu kena buat perkara yang luar biasa. Kamu hendaklah beramal dengan amalan yang luar biasa, baru dapat luar biasa. Kalau biasa, dia dapat biasa. Tu orang apa ni, ulama' tasawuf bagi tahu, kalau kamu ada hati, kamu akan berhati-hati. Bila kamu berhati-hati, maka kamu jaga tentang kesalahan kamu kepada Tuhan kamu. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Siapa panggil aku, sebut aku, menyahut aku, memanggil aku panggil dia. Kena banyak zikir ya, tuan-tuan. Malam-malam sebelum tidur istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bini panggil, berhenti ya. Bang, berhenti ya, tuan-tuan ya. Bini panggil tu kena berhenti. Sebab tu dalam rumah tangga ni, suami isteri ni dalam rumah tangga, dalam Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Bila bini itu panggil, adalah sebab apa dia panggil. Sebab itu apabila seseorang itu dia sudah mukallaf ni dia berakal dan cukup umur, maka dia wajib menuntut akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tak tahu bab perihal tentang solat, dia tak tahu bab perihal tentang puasa, nanti tak lama nak masuk puasa Ramadan, dia tak tahu bab segi hukum dan hakam, tak tahu bab tentang darah haid, tentang isterinya, orang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dalam hadis apa kata baginda? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu macam mana engkau lihat aku sembayang. Tuan-tuan tengok Nabi sembayang macam mana. Tuan-tuan tengok sahabat sembayang macam mana. Kita sembayang macam mana. Sebab itu sembayang wajib belajar. Tuan-tuan yang guru tuan-tuan mengajar sini semua hebat-hebat. Tuan-tuan, semua hebat-hebat yang mengajar sini, bukan calang-calang ulama, tuan-tuan. Sebab itu aku beruntung malam ni aku boleh duduk di kursi ni. Sebab kursi ni yang duduk ulama yang duduk di kursi ni. Tuan-tuan buka dalam sepotong hadis kursi. Hamba Allah ni, dia nak dihumban dalam api neraka Allah, nak diseret oleh malaikat Zabaniyah masuk dalam neraka. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, nanti dulu, tanya dulu dengan hamba-ku, dia pernah tak duduk dalam satu majlis iaitu majlis ulama? Tak ada. Tanya lagi, dia duduk tak satu kampung dengan ulama? Tak ada. Dia duduk dengan kampung orang duk main TikTok ya. Lemah. Dia pernah tak makan dengan ulama? Tak pernah. Pernah tak dia menjamu ulama makan? Tak pernah. Nama dia sama tak dengan ulama? Tak sama. Tanya last kali tanya. Pernah tak dia berkawan? Kawan itu dia berkawan dengan ulama, maka ada. Masukkan dia ke dalam syurga tu. Ini kelebihan siapa-siapa yang dia duduk dalam majlis ilmu, dia bersama dengan ulama, nama aja sama, namanya bersama dengan nama ulama, dan dia sayang dan kasih dengan ulama. Siapa belajar bahasa Arab, itu nahu adih matan jurmiyah tu, dalam hadis apa kata baginda? Al ulama warasatul anbiya. Anbiya tu nabi dan rasul. Bila dia belajar bahasa Arab tu, anbiya tu dia dijamakkan, dia dihimpunkan, iaitu ulama.
Macam aku beruntung, ahli keluarga aku ramai ulama. Yang hafal Quran aja 18 orang. Yang hafal Quran ya, tuan-tuan, 18 orang. Untung kami ahli keluarga. Sebab apa dalam sepotong hadis mengatakan, apabila salah seorang ahli keluarga kamu yang hafal Quran, nanti di padang mahsyar dia akan memberi syafaat ahli keluarganya 70 orang. Kalau tuan-tuan ada anak, hantarlah hafal Quran. Kadang orang akhir zaman takut nak hantar anak hafal Quran, nanti tak ada sijil, nak makan apa. Kami ada beradik tuan-tuan 13 orang, semua tak ada sijil, belajar sekolah pondok, belajar di Afrika, belajar di Mekah, belajar di Mesir, belajar di Pakistan. Tak ada sijil dunia. Kami sijil pondok tuan-tuan. Tapi alhamdulillah semua ada. Kereta ada, anak ada, rumah ada, bini pun ada. Bini bukan sikit, bini pun banyak. Ini anak aku yang nombor 11, anak isteri yang ketiga. Nampak kan dah? Ni baru pakai serban 2. Tak, sebab itu janganlah kita, sebab itu bila belajar kitab Risalah Tauhid, kitab Darussamin, kena belajar tentang takdir mu'allaq, tentang takdir mubram. Takdir yang boleh berubah, takdir yang tidak boleh berubah. Tuan-tuan, itulah tuan-tuan, tujuan kita mengaji. Mengaji ni kita untuk mendidik diri, itulah mengaji. Tuan-tuan belajar kitab tasawuf, belajar kitab tauhid, belajar kitab fikih. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf kita akan guna di mana-mana. Dalam masjid kita guna, dalam rumah kita guna, dekat pejabat kita guna, dalam perjalanan bawa kereta kita guna. Jangan kata kita bawa kereta tak guna ilmu tauhid. Guna ilmu tauhid. Tiba-tiba bawa kereta rotek mati, lesen mati, dekat depan ada abang J. Tahu abang J? JPJ. Depan ada polis buat roadblock. Tak boleh lari, tuan-tuan kena tempuh. Kalau tuan-tuan lari, polis dan JPJ boleh cas kita di penjenayah. Pada ketika itu kita bertawakal bulat-bulat kepada Allah. Inilah tauhid. Berserah bulat-bulat kepada Allah. Ya Allah yang Rahman yang Rahim, rotek aku mati, lesen aku mati, aku berserah bulat-bulat kepada engkau. Tulisnya kena saman-saman, tulisnya idak. Tempuh. Assalamualaikum abang J. Abang J jawab, Waalaikumsalam. Rotek mau mati, duit tak ada. Lesen apa tak hidup, duit tak ada. Terpulang, dia nak saman-saman, idak-idak, balik pada tauhid. Yang keduanya, kita bawa kita, rotek mati, lesen mati. Pada masa itu, guna ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni banyak cabang. Imam Maliki, Hanafi, Hanbali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Imam Sayuti, Imam Nawawi, banyak lagi ulama-ulama lain. Pada masa itu, abang J buat roblok, polis buat roblok. Masa tu guna ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni banyak cabang. Masa tu tak boleh tempuh. Kalau tempuh, memang kena saman. Masa tu carilah lorong-lorong tikus dan lorong-lorong kelapa sawit. Ni ilmu fiqh. Tuan-tuan, ilmu Allah ni luas. Luas ilmu Allah. Tengok baru-baru ni, mana punya ustazah, mana punya ustaz, dia kata makan ubat tahan sakit masuk neraka. Betul, makan ubat tahan sakit akan masuk neraka kalau ubat itu kita curi. Kalau kita beli, tak masuk neraka. Faham? Neraka ni bukan kita punya. Sikit-sikit nak kata orang masuk neraka. Tuan-tuan, Nabi ajar dah lepas semayang, jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Siapa baca 7 kali lepas semayang fardu maghrib, lepas semayang fardu subuh, seandainya namanya ada di pintu neraka, Allah padamkan namanya. Tuan-tuan, lepas itu semayang ni jangan gopoh-gapah. Semayang ni kita bercakap-cakap dengan Allah. Sama juga siapa ada masalah, baca Quran, tengok Quran. Ada masalah apa sekalipun, Allah akan selesaikan masalah kita. Sebab dalam Al-Quran Allah akan beri petunjuk kepada hamba-Nya. Tuan-tuan, rajin baca Quran, dalam rumah baca Quran. Tuan-tuan, aku alhamdulillah, anak aku 2 orang hafal Quran. Abang dia dan akak dia, tuan-tuan, duk mengaji hafal Quran di Kemunting. Baiklah, yang ketiga, bawa kereta, guna ilmu tasawuf. Tasawuf wawfa, tasawuf. Orang tasawuf ni dia lain. Orang tasawuf ni tuan-tuan, dia cakap tak banyak. Orang tasawuf ni dia suka tunduk. Siapa mengaji tunduk tu tasawuf tu. Tu tasawuf.
Tasawuf ni dia cakap tak banyak, dia makan pun tak banyak, dia tidur dia kurang, kalau siapa dalam majlis ilmu dia tidur, itu fiqh. Tengok ustaz dengan ceramah dia tidur, khatib baca khutbah dia tidur, itu ilmu fiqh. Pada masa itu abang J atau polis buat Roblox, dia kena guna ilmu tasawuf. Pada masa itu macam mana nak guna ilmu tasawuf? Pada masa tu siapa pakai cepiah, buang cepiah, jangan buang terus, simpan dalam dashboard. Ambil kopiah, pakai kopiah. Ada tasbih dalam dashboard, ambil tasbih, pegang tasbih. Masa tu kalau ada kain serban, ada kain batik bini selubung badan ni, tempuh aja Roblox. Masa tu banyak sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berserah bulat-bulat kepada Allah. Boleh bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi mana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak pergi mana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepaslah tuan-tuan. Siapa mabuk cinta dengan Tuhan dia, dia suka menyebut dan memanggil nama Tuhan dia. Nabi ajar dah, Nabi cakap dah tuan-tuan. Siapa yang hidupnya suka memanggil-manggil Tuhan, memanggil-manggil Allah, hidupnya suka menyebut nama Allah, nanti mati boleh sebut Allah. Ni akhir zaman tuan-tuan, orang mati banyak. Ada hadis sahih. Dalam sepotong hadis daripada Ummul Mukminin, itu yang baginda duduk dekat rumah, ditanya Ummul Mukminin, ya Rasulullah, apakah salah satunya dan tanda-tanda kiamat dan bumi ni boleh bergegar? Itu yang kata baginda, salah satunya apabila umatku, iaitu perempuan, dia ramai yang menjadi penari dan menjadi penyanyi. Tuan-tuan tengok baru ni di Pulau Pinang, nak minum teh ais punya pasir, sanggup menari di halayak ramai. Tak mampu beli teh ais. Ni akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Itu Nabi ni dia sidik, dia bukan kazib. Nabi ni dia kasyaf. Tuan-tuan, Nabi ni dia kasyaf. Mulutnya suka bertasbih. Kan ada hadis, man qala subhanallah wa bihamdi, siapa sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, satu hari 100 kali, Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut. Tuan-tuan, Nabi ni sayangkan kita tuan-tuan. Dia sayangkan kita. Tuan-tuan tengok, kalau buka perihal rumah tangga pula, suami isteri. Nabi ajar pula orang perempuan. Apa kata baginda? Apabila wanita-wanita yang sudah bernikah, dia memegang tangan suaminya dengan kasih sayangnya, maka gugurlah dosanya. Dengar ni maklum. Selalu pegang tangan suami kamu. Pegang gugur dosa. Pegang gugur dosa. Kalau dia buat air pada hari itu, maka pahalanya seperti dia berpuasa 1 tahun. Betul, orang perempuan ni ramai dalam neraka. Kita buka dalam kitab Muhammad daripada Syekh Al-Fatani, yang semasa Nabi Isra wal Mi'raj, ada orang perempuan dia menggunting lidahnya dengan gunting-gunting neraka. Ada wanita-wanita digantungkan buah dadanya dalam neraka. Ada wanita dimasukkan api daripada farasnya sampai keluar daripada mulutnya. Kenapa? Semasa dia mati, semasa dia hidup dekat dunia, dia ada buat salah dengan suaminya. Kalau buat perihal wanita-wanita yang digantung buah dadanya dalam api neraka Allah, iaitu salah satunya dia berpakaian tapi telanjang sampai nampak bentuk buah dadanya. Yang kedua, ulama bagi tahu dan Nabi bagi tahu, iaitu wanita yang digantungkan buah dadanya dalam api neraka Allah, masa hidup dekat dunia, air susunya dia berikan kepada anak orang lain tanpa izin daripada suaminya. Dengar ni orang perempuan. Air susu bini siapa punya? Cuba jawab. Suami punya. Bila suami punya, isteri tak boleh nak bagi pada orang lain sebab milik suami. Walaupun anak saudara sekalipun tak boleh bagi. Dan apa hukum pula suami meminum air susu bini? Apa hukum? Jawab, yang tengok aku tak puas hati. Jawab. Harus dia minum. Dan halal dia minum. Sebab apa yang halal dimakan oleh manusia, maka halal lah dimakan. Tambah pula air susu itu adalah milik suami itu, maka harus dia minum. Dan haram suami minum jika dia minum sampai habis air susu bini, sampai anak tak dapat. Ni hukum fiqh. Hukum fiqh ni cantik tuan-tuan. Hukum fiqh terbagi 2 zumrah. Zumrah cakap Arab. Satu taklifi, satu wad'i. Wada'i ni dia ada mani ni tegahan, mani'ul hukum, mani'ul asbab, dia ada musyaqqah, dia ada darurah, dia ada rahsah di situ. Ni hukum fiqh. Itu orang yang ada ilmu, yang betul-betul mengaji, dia faham.
Orang dulu mengaji. Orang dulu mengaji sampai mati. Kita mengaji dah dekat nak mati baru mengaji. Aku mengajar tuan-tuan dah ceramah 12 tahun. Masjid surah, ada satu surah ni aku mengajar, surah Datuk-Datuk Tan Sri. Tuan-tuan, mana-mana aku mengajar ni, dinding-dinding ni memang tempat orang landing tu. Kenapa? Ini fitrah orang mengaji di masjid di surah. Sampai aku beritahu dengan Nazir kalau boleh dinding masjid ni taruh paku semua, biar orang tak boleh menyandar. Tuan-tuan tahu buat perihal menuntut ilmu ni, siapa yang menuntut ilmu depan ulama', depan orang soleh, depan guru, dia duduk di depan berhadapan dengan guru, dia duduk, dia dengar tawaduk, dia beradab depan guru, pahalanya sebesar gunung Uhud. Itu yang sahabat-sahabat belajar dengan Nabi, lutut bertemu lutut, daun jatuh tak jatuh di padang pasir, jatuh di atas peha-peha sahabat. Siapa belajar duduk jauh-jauh, nun sana lagi jauh, pahala dapat, tapi sebesar telur cicak padan muka. Dia nampak pada waktu bila farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bila roh nyawa nak keluar ni, hampir sini Allah tunjuk, ini pahala menuntut ilmu, ini pahala sedekah, ini pahala sembahyang malam, ini pahala khidmat dengan suami, ini pahala kamu khidmat, kamu jaga adab dengan mak ayah kamu, ini pahala kamu berbaik dengan jiran. Masa nak roh nak keluar, tuan-tuan, sekarang tak nampak, tuan-tuan. Allah tak tunjuk neraka, Allah tak tunjuk syurga. Kalau Allah tunjuk syurga neraka, masjid ni ratusan tingkat orang akan datang, tuan-tuan. Orang akan pulun sembahyang berjemaah, orang akan pulun untuk ilmu. Kalau orang nampak pahala sedekah, maka tabung yang berjalan ni akan penuh, tuan-tuan. Tapi tak penuh tabung, tuan-tuan. Padahal yang datang ni semua kaya-kaya, handphone iPhone, kereta mahal-mahal, jam mahal-mahal, rumah banglo, tuan-tuan. Itu yang boleh meninggal anak Adam, terputus segala amalan. Kita ni semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Nyawanya akan berhenti. Dia akan dimandikan oleh kawan-kawannya. Dia akan dikafankan. Dan dia akan disolatkan. Dan dia akan dipikul, dimasukkan dalam keranda, akan hantar di tanah perkuburan, akan masuk ke dalam liang lahat. Pada ketika itu, imam akan baca talqin, wahai fulan anak si fulan, sebentar lagi kami pulang, kami balik. Kau jangan takut, kau jangan gentar. Akan datang dua malaikat Allah, akan tanya kepada engkau tentang ketuhanan. Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah. Ni dalam kubur, tuan-tuan. Kita semua akan jumpa malaikat Munkar Nakir. Tak boleh lari ya, tuan-tuan. Pasti jumpa punya. Orang yang selamat dalam kubur ni orang soleh. Orang soleh. Tahu orang soleh? Soleh ni orang baik. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang senyum, dengan bini tak marah, dengan anak tak marah. Kalau dia marah kan berpandu pada hukum, tuan-tuan. Bawa kereta, kalau orang tak bagi signal pun dia tak ada maki orang, ya? Ni orang baik, tuan-tuan. Orang baik ni suka bagi laluan kepada kenderaan lain. Dia suka menyebut nama-nama Allah. Tuan-tuan buka perihal penduduk-penduduk syurga. Al-Babul Jannah dalam kitab Bakhrul Madi, pengarangan Syekh Ali-Idris Al-Marbawi, ulama tasawuf di negeri Perak. Tuan-tuan kenal Syekh Ali-Idris Al-Marbawi? Pada tahun 80-an ke tahun 70-an dia dipanggil di Kuala Lumpur, menteri, ya, di UKM memanggil almarhum untuk memberikan satu pingat sebab dia boleh mengarang kitab. Apa kata almarhum? Aku boleh datang untuk menerima pingat, tapi dengan syarat aku tak akan buka serban aku. Ni ulama kan. Tuan-tuan tengok pada malam ni berapa ramai pakai serban. Tuan-tuan kenapa malu nak pakai serban? Cuba jawab. No, ustaz pakai serban. Berapa orang pakai serban? Tuan-tuan. Serban ni mahkota malaikat. Serban ni yang pakai Nabi, yang pakai malaikat. Serban ni ada hadis. Aku bagi makna je. Dalam kita buka dalam solat 4 mazhab, bab perihal sembahyang Jumaat,
Ada hadis di situ menyebutkan daripada Imam Bukhari. Dalam hadis tu menyebutkan sesiapa yang sembahyang Jumaat, dia memakai serban mengikut sunnah Nabi, Allah akan memberikan dia pahala 1 rakaat 70 kali Jumaat. Kalau 2 rakaat 140, tuan-tuan. Sekarang tak nampak, masa kita nak mati besok baru nampak, tuan-tuan. Baiklah, tuan-tuan, aku nak cerita bab perihal Islam. Tadi baru mukadimah. Baru mukadimah ni, tuan-tuan. Boleh habis pukul 10 boleh? Boleh. Tinggal aku seorang lah, tuan-tuan. Ya, yang lebih nak dekat 40 minit kan? Tuan-tuan, aku dah mengajar 12 tahun. Ada 4 masjid aku mengajar. Yang duduk belah kanan ni selalu cepat mati. Tuan-tuan kalau belajar jangan duduk sini. Kalau boleh sana pun jangan, belakang sikit. Sebab selalunya AJK ni duduk belah sini cepat mati. Aku mengajar di Masjid Tanjung Malim, mengajar di Masjid Kelang 12 tahun, atau Masjid 9 tahun. AJK duduk belah kanan ni, aku tanya mana AJK ni? Dah tak ada dah ustaz, minggu depan dah pergi dah. Tanya lagi masjid lain, mana AJK yang pakai baju kot ni? Tak ada dah ustaz, dah tak ada. Tu bahaya. Tuan-tuan nak mengaji, jangan duduk sini, duduk sana tak apa. Ya. Baiklah tuan-tuan, tentang Islam. Alif adalah Allah. Siapa yang selalu menyebut nama Allah, siapa yang rindukan Allah, hidupnya berkat. Tuan-tuan tengok orang dulu, rumah dia ukir kalam-kalam Allah. Dekat pintu dia tulis sendiri dengan tangan dia ukir Bismillahirrahmanirrahim. Dekat pintu bilik dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dekat tepi katil dia tulis mim alif ta ya mati. Orang dulu. Kenapa? Agar mereka selalu menyebut nama Allah. Sekarang dah moden, ada tulis, dah siap tulis, dah boleh, ada jual, boleh beli, buat balik gantung kat rumah. Lepas itu dalam rumah, apabila dalam rumah itu tidak ada kitab-kitab suci Al-Quran, tidak ada kitab tafsir dan kitab-kitab karangan daripada ulama, kata ulama, ini bukan hadis, kata ulama, rumah itu disukai oleh jin. Jin ni, satu ada jin kafir, satu jin Islam. Adik-beradik aku 2-3 orang mahir buat pengobatan Islam. Tuan-tuan, ya. Dia dulu, apabila dulu sebelum kami membenarkan buat pengobatan di dalam madrasah. Ada orang kena jembalang hantu raya ke, setan apa ke, tuan-tuan, dia berubat di madrasah. Tetapi apabila dah berubat, orang ni baik, maka jin ni, hantu raya ni, dia tak balik. Dia duduk di madrasah, duduk di atas bumbung asrama. Jadi kami mesyuarat adik-beradik, lain kali nak mengubah orang, tak dibenarkan dah mengubat di madrasah, kena berubat di rumah dia. Jin ni power. Sebab itu siapa masuk jamban, tuan-tuan kena jamban. Kena jamban. Kadang sekarang orang tak kena jamban. Aku ceramah di satu tempat, tuan-tuan di satu pejabat, aku tanya seorang mamat, bang, jamban. Tak tahu jamban, padahal orang Kuala berak atas Batanio. Toilet. Oh, toilet tahu tuan-tuan, jamban tak tahu. Ingat tuan-tuan, kita ni lahir daripada perut mak, keluar daripada faraj ibu. Sebab itu kita asalnya daripada bukannya orang senang. Satu lagi, ingat tentang kita punya hubungan dengan ahli keluarga dan hubungan kita dengan mak dan ayah kita. Jangan sekali-kali derhaka dengan ibu dan ayah kita. Derhaka ni banyak kaedah, tuan-tuan kena faham. Derhaka ni bukan meninggikan suara sahaja. Derhaka ni, contoh setiap bulan dia biasa bagi mak dia setiap bulan 200. Tapi bulan ini dia tak dapat bagi 200, dia dapat bagi 100. Dia lupa nak maklum dengan mak dia. Kereta dia pancit, kereta ada masalah, maka maknya tersinggung. Apa kata maknya? Sampai hati kau kau bagi mak 100 je bulan ni. Bila mak kecil hati, anak ni anak derhaka. Hati-hatilah tuan-tuan. Lepas itu ulama pesan dah, Nabi sendiri Nabi sendiri pun berkata dalam sepotong hadis, wazuru kubura, ziarahlah kubur.
Sesiapa yang datang ke kubur pada hari Jumaat, ziarah kubur mak ayahnya, ziarah kubur ahli keluarganya dan kubur-kubur orang soleh, dia diampun dosanya seperti kanak-kanak baru lahir pada hari Jumaat. Tapi kalau pergi ke kubur, ini batu nisan, jangan duk cium batu nisan. Bang, ayah minta maaf. Ayah rindu abang. Siapa suruh cium batu nisan? Nabi tak suruh cium batu nisan. Nabi suruh cium suami kau masa suami kau hidup. Suami kau dah mati, batu nisan Nabi tak bagi cium, ulama tak bagi cium. Siapa cium tak dapat pahala. Faham? Yang dapat pahala ni cium suami. Lepas tu kena selalu cium suami, cium suami, cium suami, peluk suami, cium suami, peluk suami. Macam suami pun balik peluk bini, peluk bini, peluk bini. Bini tengah masak peluk, bini tengah peluk. Berani peluk bini, selalu berani. Tak berani tuan-tuan. Tuan tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang luar biasa. Macam mana akhlaknya dengan isterinya, macam mana akhlaknya di dalam rumah. Nabi buat kerja rumah, tuan-tuan, buka 4 mazhab. Bagi Imam Asy-Syafi'i, buat kerja rumah, masak ke apa sekalipun, bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, siapa yang buat? Lelaki. Dengar ni abang Sado, dengar ni bro. Lelaki, bukan bini, tuan-tuan. Buka mazhab bagi mazhab Imam Hanafi, yang wajib buat kerja rumah, yang disuruh buat kerja rumah adalah isteri. Tetapi walaupun bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, lelaki itu, suami itu kena buat kerja rumah, tapi bila dia menyuruh isterinya buat kerja rumah, maka isteri itu wajib menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, seorang wanita kepada suaminya. Nah, ni hukum dia, tuan-tuan. Itu sebelum nikah, dia kena mengaji dulu. Kena belajar dulu tengok malam ni, belajar. Mana ada budak-budak muda? Semua budak-budak tua. Mana budak muda? Pertama buka dalam hadis aku baca mula-mula tadi. Apabila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan yang boleh tolong si mati di dalam kubur. Waladun salihun, anak yang soleh. Anak yang soleh. Nanti kita mati, anak kita boleh mandikan kita. Nanti kita mati, anak kita boleh jadi imam sembahyang jenazah. Nanti kita mati, anak kita boleh baca talqin. Nanti kita mati, anak kita boleh baca Quran kepada kita. Kita kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Kita banyak muhasabah. Waladun solihun ni, anak yang soleh ni penting, tuan-tuan. Penting anak yang soleh. Siapa ada anak soleh beruntung. Tuan-tuan buka dalam sepotong hadis. Mak ayah ni duduk dalam kubur. Mak ayah duduk dalam kubur, hadis daripada Abu Hurairah. Mak ayah duduk dalam kubur, malaikat mengantar habuan-habuan dan amalan-amalan yang baik. Itu yang kata mak ayah ni sudah meninggal dunia. Dia tanya, siapa yang bagi ni? Siapa yang hantar ni? Anak engkau. Anak aku yang mana satu? Anak engkau yang duduk di Masjid Kuala Kangsar, yang belajar setiap lepas sembahyang fardu maghrib. Itu waladun salihun, anak yang soleh ni. Kalau anak ni baik, mak yang sudah meninggal di alam barzakh, tinggal di dalam kubur, buku catatan amalnya bertambah. Maka berkuranglah buku catatan amal-amal yang tidak baik. Ini beruntungnya siapa ada anak yang soleh, tuan-tuan. Didiklah anak dengan agama, tuan-tuan. Kalau telefon anak, mula-mula tanya pasal semayang. Telefon anak, mula-mula tanya buat tentang Al-Quran. Baru cakap pasal makan, tuan-tuan. Kita buka dalam hadis buat perihal semayang. Bila umur 7 tahun, macam ni baru 4 tahun lebih. Bila umur 7 tahun, wajib mak ayah menyuruh anak tu semayang. Tapi anak tu tak wajib lagi semayang. Bila umur 10 tahun tak semayang, Nabi suruh rotan anak tu, besar ni rotan di tapak kaki. Kalau besar-besar ni tak semayang, hempap dengan tiang elektrik. Semayang ni, tuan-tuan, orang buka dalam hadis, bila manusia dia masuk ke alam barzakh, bila manusia ni berhimpun di padang mahsyar, mula-mula sekali Allah tanya pasal semayang. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu dihumban dimasuk dalam neraka sakar? Jawab penduduk dalam neraka sakar, apa kata dia? Lam nakum minal musallin. Kami dimasuk dalam neraka sakar sebab kami hidup, kami tak semayang. Kalau orang ni dia sembahyang, dia selesai semua. Kalau dia tak semayang,
Ada merengah-rengan ke semayang tak cukup. Walau orang ni pernah pergi haji, pergi umrah sekalipun, sedekahlah, kuat sedekah sekalipun, tukar bagi orang makan sekalipun, sangkut di padang mahsyar. Dalam rukun Islam yang pertama kalimah syahadah, yang kedua solat fardu 5 waktu. Tuan-tuan, semayang ni bakat. Semayang ni berdiri ni rukun, tuan-tuan. Rukun ni ni rukun, tuan-tuan. Ni bukannya sunat. Tapi tak boleh condong kanan, tak boleh sengit kiri, tak boleh condong ke depan, tak boleh. Allahu Akbar, takbiratul ihram ni syarat dia 10. Syarat boleh kita muzakarah duduk depan ni. Dapat duduk, tak dapat berdiri, boleh. Aku kalau mengajar di madrasah, anak murid aku duduk depan, aku duduk semambu atas ni. Tak dapat. Bahasa-bahasa ni lagi sedap. Yang belajar aku pegawai polis, JPJ, tuan-tuan, ya. Time-time cuti, dia orang tak kerja, belajar, tuan-tuan. Ya. 10 syarat ni. Angkat tangan sunat, tuan-tuan. Ya. Tu wajib belajar. Allah. Alif tak boleh panjang, lam tak boleh panjang, ra kena mati, tak boleh diajar oleh orang lain, tak boleh. Kena bahasa Arab. Tak boleh lari sikit, lari nanti lari makna. At-tahiyatul mubarakatus. Ni mazhab apa? Bang, mazhab apa? Siapa sudut depan? Ni mazhab apa? Sebab itu bila kita mengaji, kita faham, oh ini mazhab Maliki. Ini Maliki. Ya. Ada satu tempat di Selangor, satu surah semua macam ni. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kain jatuh. Kita tak mahir bab mazhab, ya, kita menuduh orang sesat. Ya, baiklah tuan-tuan. Tadi alif, aku ambil sampai sim, ya. Sim adalah selamat. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Allahumma salimna min kulli su'il adab. Allahumma salimna min kulli syarrin wa ma'siyatin. Siapa ikut Islam sebenar-benarnya, maka dia selamat dunia dan akhirat. Selamat. Tuan-tuan nak masuk syurga tak? Bang nak masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga. Orang perempuan nak masuk syurga, orang lelaki nak masuk syurga, orang yang tak datang masjid nak masuk syurga, orang bukan Islam, semua orang nak masuk syurga. Syurga ni mahal, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal bidadari Allah. Bidadari Allah ni dia ada mahar, ada mas kahwin. Apa mas kahwin bidadari Allah? Mas kahwin bidadari Allah adalah orang yang rajin sembahyang malam, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin sedekah. Itulah mas kahwin bidadari Allah. Kita buka dalam sepotong hadis. Dia beritahu kereta Proton Saga AGT 69 lampunya terpasang. Ni ada maklumat, ya. Kereta Proton Saga AGT 6096, lampu terpasang ke saja-saja pasang? AGT 6096, ya, Proton Saga. Dah. Baiklah tuan-tuan, ya. Ingat, Haji suruh aku berhenti ceramah ni. Baiklah tuan-tuan, sikit lagi, ya. SIM adalah selamat. Siapa nak selamat daripada api neraka Allah, nak dia dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nak berhimpun dengan orang-orang soleh, nak berhimpun dengan para nabi, jadilah orang soleh, perbanyaklah perbaiki diri dan perbanyaklah istighfar dan jagalah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajib penuntut ilmu, kena tahu bab segi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, aku nak terang bab hukum memancing. Aku cedok-cedok ni tuan-tuan, sebab aku kan pemain simpanan. Bila pemain simpanan ni, ya, simpanan
Tuan-tuan, ya, lari sana, lari sini, cedok sana, cedok sini. Sebab Azmi dah cakap dah, Ustaz, umum us kata aku lah, tuan-tuan. Sebab umum, ya. Kalau bab perihal orang memancing ikan, segi hukum fiqah, tu kadang-kadang ada setengah orang takut nak makan ikan patin, ada setengah orang takut nak makan ikan keli. Dia kata ikan keli makan tai, ikan patin makan najis balik bayar babi. Bukan hukum fiqah. Hukum fiqah, pendapat ulama yang pertama mengatakan ikan yang diberikan makanan daripada najis tai ke, najis balik bayar ke, ulama bagi tahu iaitu selagi ikan itu tidak berubah menjadi bentuk binatang yang haram, iaitu balik bayar, maka harus kita makan. Boleh makan, tuan-tuan? Dan ada ikan keli pula, ikan patin pula makan najis, makan tai. Macam mana hukumnya kalau dia berbau, bau najis, bau tai? Apa hukum kita makan? Hukumnya tidak berdosa, hukumnya makruh sahaja. Ini hukum fiqh, tuan-tuan. Orang tanya lagi, Ustaz, bab hukum rokok, apa hukum rokok? Dalam ni banyak isi rokok ni. Tengok bibir kena, ya, hitam macam bentuk kuali. Ada setengah orang cakap orang isap rokok ni kawan setan. Bukan aku cakap, orang cakap orang isap rokok ni kawan jin. Jin suka asap. Jangan salah faham. Jin ni dia suka asap yang memuja. Kita faham? Ya? Asal hukum rokok dia bukan haram, dia makruh. Mim kaf ra ha, makruh. Rokok akan jatuh haram apabila dia isap rokok menzalimi orang lain, maka jatuh haram. Ini hukum rokok. Isap rokok asyik minta duit bini, haram. Bini marah. Isap rokok sampai mengganggu orang sebelah, jiran sebelah, busuk maka haram. Asal hukum dia makruh, dia jatuh haram bila mengganggu orang lain. Tambah pula di dalam solat, duduk kat luar isap rokok, orang azan, kumur-kumur terus semayang. Allah. Orang sebelah cakap. Dia tak cakap dekat mulut. Kalau cakap dekat mulut maka batal solat. Dalam solat tak boleh berkata-kata selain ayat Quran. Bila dia berkata dalam hati, busuk mamak ni mulut berbiawak, haram sudah dah menyinggung orang sebelah di dalam semayang berjamaah. Sebab itu Nabi ajar dah tentang buka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam hadis tu menyebutkan, apa kata Nabi? Miswak itu, kayu sugi itu, jikalau tidak memberatkan bagi umatku, maka aku mewajibkan ke atas mereka. Tuan-tuan, kalau tak ada kayu sugi, carilah kayu sugi, belilah kayu sugi. Tak mahal pun, RM3 di sebatang. Tadi aku masuk jamban, ada satu jamban, dia punya kunci tak ada. Aku bawa kayu sugi. Apa bagusnya? Boleh buat selak pintu. Kalau rokok tak boleh, patah. Ini kelebihan kayu sugi. Itu segi dunia. Segi akhirat, siapa bersugi, doanya Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa harim jasadi 'alan nar. Wa harim, minta jasad kita diharam daripada api neraka Allah. Ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, orang ni nak mati besok boleh sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan tengok orang tengah sakarat nak mati, orang sugi ke mulut? Dalam kitab fiqh ada. Untuk apa? Supaya dia boleh sebut la ilaha illallah, boleh sebut Allah. Tuan-tuan, orang bersugi ni lambat sakit tulang belakang. Orang rajin bersugi cerah matanya. Orang rajin bersugi petah dia bercakap. Tuan-tuan tengok aku cakap petah. Ini kelebihan bersugi. Orang bersugi percakapan hikmah, dia bercakap ada hikmah, cakap dengan bini dengar. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi kat sana bawah tu ada kedai, tuan-tuan cari kayu sugi, besok pergi beli, tuan-tuan amal. Tuan-tuan dah amal kayu sugi, nanti tuan-tuan cakap dengan bini. Tengok bini dengar cakap tuan-tuan. Ayang, abang ingat abang ni dah mampu nak kahwin satu lagi ni. Bini cakap apa? Kahwin abang.
Ayang ada kawan, seorang ada basuh pinggan, seorang ada basuh baju. Elok abang kahwin lah. Kalau abang pergi mancing kolam ikan ke apa, ayang ada kawan. Tuan-tuan tak cerita, tuan-tuan amat. Betul tuan-tuan dah amat, tuan-tuan cakap dengan bini tuan-tuan. Cubalah. Kalau dia cakap lain, tu aku tak tahu. Tuan-tuan, ya. Dia suami ni, dia take dia, kalau siapa nak nikah 2-3, take dia 2 ya. Aku bukan nak ajar tuan-tuan nak poligami, tak ada. Ni pengalaman aku, ya. Pertama, suami ni dengan bini tak boleh bohong. Dia kena jujur. Dia kena jujur dengan bini, tak boleh bohong. Aku nak nikah tuan-tuan, bini 2, bini yang 3, aku cakap dengan bini aku, yang abang nak kahwin lagi. Ya, main bang, betul. Betul lah abang nak kahwin lagi. Dengan siapa? Nama bagian-bagian. Nanti abang dah nikah, dah selesai, abang bawa balik, abang jumpa ayang. Alhamdulillah tuan-tuan, bawa balik, tak ada bergaduh. Elok lah. Duduk satu kereta, makan sama-sama. Tak? Ya? Belajar sama-sama. Tak? Kawan ni pening, kawan ni urut. Allahu Akbar. Cubalah tuan-tuan, tuan-tuan cuba. Ya? Kena jujur. Kalau telefon ni bunyi, ting, 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 malam ada WhatsApp masuk, bini tanya siapa tu bang? Bakal badu ke? Tak percaya, tengok. Ini suami jujur, tuan-tuan. Suami ni kalau isteri nak tengok handphone suami tak bagi, ada something wrong. Dengar ni orang perempuan. Ada something wrong. Dia ada perempuan yang dia suka ataupun ada gambar-gambar tak elok dalam telefon dia. Tapi hukum fiqahnya, dalam kitab Muhimmah, isteri tak boleh tengok handphone suami, tak boleh. Dengar ni orang perempuan. Haram dia tengok, tak boleh. Suami boleh tengok handphone isteri. Tuan-tuan berani buka handphone isteri, abang berani buka handphone bini, berani. Sini cakap berani kan. Suami boleh buka handphone isteri, boleh. Isteri nak buka handphone suami, tak boleh. Dia wajib minta izin. Itu tuan-tuan buka dalam kitab Muhimmah. Bila tetamu datang rumah, isteri bagi minum, buat teh, buat cekodok, buat mi goreng, dia tak minta izin dengan suaminya, hukum dia apa? Hukum dia berdosa. Dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa ulama kata dosa besar? Sebab barang itu milik suaminya. Suami macam mana? Berdosa tak? Suami tak berdosa. Suami tetap dapat pahala. Tak ada, malam dia dapat ilmu dah. Tu untung orang duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Anak aku memang macam ni, dia suka main. Tapi kalau budak-budak datang masjid main-main macam ni, tuan-tuan tak boleh marah, tuan-tuan. Kalau AJK main macam ni, marah. Sebab dia budak-budak, tuan-tuan. Lepas tu kalau tuan-tuan ada anak, bawa datang masjid. Ada anak, ada cucu bawa datang masjid, bagi dia tengok orang semayang, bagi dia tengok orang zikir, tuan-tuan. Sebab diorang ni otak cerdik, tuan-tuan. Budak-budak ni otak cerdik. Lepas itu tuan-tuan, ya, aku dah nak tutup dah, tuan-tuan. Jadi sebelum aku nak tutup, nak bagi tahu dengan tuan-tuan, bulan Ramadan dah dekat. Selalu pada bulan Ramadan, orang akan cari anak yatim, bagi makan, ya. Anak yatim ni, tuan-tuan jangan cari pada bulan Ramadan je. Anak yatim ni, tuan-tuan carilah, tuan-tuan jumpalah setiap bulan bila pun tak apa. Tapi dah jumpa anak yatim, tuan-tuan pegang kepala dia macam ni. Buka kalau dia pakai kopiah, tapi minta izin tu, yang main buka kan. Nanti budak tu ludah. Cakap, dek, Haji atuk nak sapu sikit kepala kau ni. Sebab dalam hadis sebut, sesiapa yang menyapu kepala anak yatim, daripada depan tarik ke belakang, sebanyak mana rambut, sebanyak itu pahala dia. Sebanyak mana rambut, sebanyak itu gugur dosa dia. Kena cari anak yatim. Di madrasah kami ada anak yatim. Anak yatim yang belum cukup umur. Kalau anaknya anak yatim tua macam ni, tak payah. Anak yatim yang belum cukup umur, ya. Kami senang, di madrasah kami semua ada. Anak yatim ada, anak luar nikah ada, mu'allaf ada mu'allaf buta, Cina buta. Duduk tempat kami. Itu yang kami jual-jual barang nak menampung madrasah, tuan-tuan. Madrasah kami tak ada bayar, tuan-tuan. Ya, baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Kuliah agama tak boleh lama. Cukup aja ya. Cukuplah. Haji pun dah tak tahan. Nanti tumbang lah, tuan-tuan. Sebelum nak tutup, tuan-tuan, selalu viral di media sosial, ya. Tuan-tuan kalau ada beli kasri kijang di mana-mana tempat, tuan-tuan kena hati-hati. Akhir zaman ni penipuan banyak,
Penipuan banyak. Kasri kijang ni memang ada dalam hadis. Kita buka dalam hadis daripada Imam Bukhari, buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Di antara salah seorang ulama yang tidak bernikah adalah Syekh Ibnu Hajar, termasuklah Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni 5 beradik, 4 lelaki, seorang wanita. 5 wali Allah. Tuan-tuan buat perihal tentang kasri kijang ni. Dia dalam satu bonjot kijang dekat perut dia dekat negara kita tak ada, dia luar negara. Dalam hadis sebut, bila kasuri tu dia belah, dia jemur dia jadi minyak. Dia jadi minyak, satu dia akan keluar warna minyak, warna kuning emas, satu berwarna hitam. Kasri kijang ni, sesiapa yang taruh dekat nadi, dia hidu, dia sedut, dia mencerdikkan akal. Tuan tengok, di mana-mana sekolah hafal Quran, budak-budak hafal Quran pasti dibekalkan kasri kijang untuk akal dia cerdik. Siapa sakit dalaman dan batuk macam tu, colek di lidah, dia akan membaikkan penyakit dalaman, termasuklah jantung, asma untuk dalaman. Tuan-tuan, baru ni aku balik ceramah di Batang Kali, ada satu kedai ni dia punya pekerja duduk kat atas, dia orang punya pekerja kena histeria. Pekerja duduk makan, ustaz minta tolong boleh? Tolong macam mana? Kami ni nak naik atas tak berani, kena histeria. Ni aku nak ijazah dengan tuan-tuan boleh buat sendiri. Habis nak panggil aku datang rumah, aku tak ada masa nak datang, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil air satu cebok atau satu botol mineral besar, tuan-tuan tuangkan separuh kasri kijang masuk itu. Tuan-tuan ambil garam halus 1 sudu teh, tuan-tuan masuk dalam tu, tuan-tuan belah limau nipis, tuan-tuan perah. Masa perah, tuan-tuan baca bismillah la haula wala quwata illa billah 3 kali. Lepas tu tuan-tuan spray dalam rumah. Kalau orang kena ada gangguan, jiwa tak tenang, spray muka dia, ya, jiwa tenang. Ini kelebihan kasri kijang. Tuan-tuan boleh ambil dekat luar seorang satu. Banyak kelebihan, tuan-tuan. Siapa yang suka marah, menghidup kasri kijang, dia menurun sifat panabaran, tuan-tuan, ya. Kalau bini marah-marah, tuan-tuan spray muka dia, tak marah, tuan-tuan, ya. Ada, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Boleh ambil seorang satu, jangan tak ambil, tak banyak. Yang kedua, tuan-tuan, ya, ini semua sunnah Nabi. Ini satu air zam-zam. Air zam-zam sekarang susah dapat. Siapa pergi umrah, dia travel turis, ya, travel melancong, dia tak dapat air zam-zam. Kalau travel umrah, dia dapat air zam-zam. Ustaz, macam mana dapat air zam-zam? Inilah, ya, kuasa Allah Ta'ala. Ada satu travel, dia memang bekal kat air zam-zam di madrasah kami, sebab kami ada buat, ya, ubat mata ruqyah air zam-zam. Kami ini untuk cari dana sekolah. Kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni, dan ayat-ayat Quran dalam ni. Kalau tuan-tuan rabun jauh, rabun dekat, sakit mata, tuan-tuan titik je, tuan-tuan amal je. Alhamdulillah dah ramai dah, ya, mengatakan cukup terbaik. Air zam-zam adalah ubat. Surah Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran. Kami dah baca 1000 kali surah Al-Fatihah dalam ni. Tuan-tuan titik dekat mata, dia pedih. Pedih itu bukan macam cilati, pedih tu dia mengubatkan mata sebab dia ayat Quran. Tuan-tuan boleh ambil dekat luar, tuan-tuan boleh ambil, jangan tak ambil, tapi dengar sampai ujung. Tapi dah ambil, bayar. Ambil belah, aku kerja. Faham, ya? Kami nak cari dana sekolah. Sebab sekolah kami tak ada yuran, tak ada pembayaran. Kami nak beli kitab dia, nak beli pakai dia. Tambah pula pada bulan Ramadan, setiap hari belanja, setiap hari pada bulan Ramadan, buka puasanya, sahurnya, morenya. Tuan-tuan, satu hari 1000, satu hari 1000, satu hari 1000 untuk budak-budak ni. Kami cari dana sekolah untuk diorang, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan infak tak rugi. Sebab pelajar kami ni setiap malam qiyamul lail, setiap malam pukul 4 pagi orang dah azan tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan 4 pagi. Ketuk rumah, bangun, semayang. Macam dekat Mekah sebab kami dah, ya. Baiklah, kuasa cukup dalam kat sini. Jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa dan tuan-tuan ada kecil hati, tuan-tuan ada tersinggung, aku minta maaf banyak-banyak. Yang seandainya ayat Quran ada salah, ya, hukum-hukum Allah ada tersasar, tolonglah perbetulkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam ridha Allah. Bila kita tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.